ourselves, we stray from Al-Mu'annin. Surely we've wronged ourselves. What will we say in front of it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita sampai muka surat 79. Sifat-sifat yang wajib pada hak nabi-nabi dan hak para rasul. Sifat yang wajib pada hak nabi dan rasul-rasul. Wajib ke atas mukallaf beriktikad sebagaimana i'tiqad yang jazam, yang putus. Jazam maknanya yang putus, yang muktamad. Apa makna jazam? Tiada syak, tiada zan dan tiada wahab. Bila nak pasang kipas panas, dulu pasang kipas. Baik. Wajib ke atas setiap mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf maknanya orang yang berakal dan orang yang cukup umur. Itu makna mukallaf. Wajib ke atas orang yang mukallaf. Apa dia mukallaf? Orang yang cukup umur dan orang yang mempunyai akal, dipanggil sebagai mukallaf. Beriktikad, meyakini sebagai i'tiqad yang jazam, kepercayaan yang jazam. Apa makna jazam? Jazam maknanya yang putus, yang muktamad. Ada 3 makna jazam. Jazam maknanya tiada syak, tiada ragu-ragu, tiada zon, sangka. Main sangka-sangka ya tak boleh. Waham, tak berapa nak percaya, setengah aja percaya. Tidak boleh syak, tidak boleh zon, tidak boleh waham. Percaya kepada Nabi, percaya kepada Rasul ialah dengan kepercayaan yang putus. Apa-apa yang bergantung, yang tertakluk pada nabi-nabi dan rasul, seperti sifat-sifat yang wajib kita percaya bahawa nabi itu adalah orang yang benar, dengan kepercayaan yang putus. Tak boleh kita kata nabi ini bohong, nabi ini menyorokkan ilmu, nabi ini bodoh dan sebagainya. Iaitu sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada mereka alaihimussalatu wassalam. Inilah wajib mengetahui secara ijmal, yakni secara ringkas. Selepas kita belajar tentang sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, bermula pada bulan ini kita akan membaca sifat yang wajib kepada Rasul dan Nabi pula.
Dan kita belajar pada pagi ini tentang wajib-wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat yang wajib pada Nabi dan Rasul. Mula-mula sekali mukaddimah dia. Mukaddimah dia kata dia, mestilah kita percaya dengan keyakinan yang putus, dengan keyakinan yang muktamad, bukan ragu-ragu, bukan syak, bukan agak-agak. Keyakinan kita adalah yang muktamad, wajib percaya pada sifat Nabi, iaitu sifat yang wajib, dan percaya sifat yang mustahil pada Nabi dan sifat yang harus kepada Nabi. Baik. Wajib pula setiap mukallaf. Apa dia mukallaf? Orang yang cukup umur dan orang yang mempunyai akal yang sihat. Mengetahui sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul dengan tafsil, iaitu 3 sifat, dan lawannya mustahil juga 3 sifat. Kita belajar dulu sifat Nabi ini ada 4 sifat yang wajib ke atas Nabi. Di sini pun disebut 3 ya, kita tambah lagi bagi cukup 1 lagi, iaitu 4. Baik, yang pertama siddiq, artinya benar. Allah Ta'ala sebut siddiq ni beberapa kali dalam Quran. Dalam surah Asy-Syura pun Allah Ta'ala sebut tentang siddiq dan syuhada. Orang yang beriman pada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, orang yang menjadi syuhada, orang yang menjadi siddiqin, dan orang yang menjadi syuhada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak ayat berkenaan dengan siddiq, banyak ayat berkenaan dengan syuhada. Orang yang siddiqin, kata Allah Ta'ala, mereka ini di sisi Tuhan, inda rabbihim ajrahum wa nuruhum. Di sisi mereka ni, di sisi Allah, lepas mereka mati dapat pahala, masih lagi dapat pahala, dan kubur mereka disinari cahaya. Ini kelebihan orang yang mati syahid dan kelebihan orang yang menjadi orang yang benar. Sekarang kita sebut tentang sifat Nabi dulu, iaitu siddiq. Yang pertama siddiq, artinya wajib, benar segala Nabi itu. Mustahil Nabi itu pembohong, mustahil Nabi itu dusta. Makna benar mereka itu ialah betul apa-apa yang dikhabarkan oleh mereka, dan bersetuju dengan hak pada setiap yang disampaikan dengan apa yang mereka ketahui datangnya daripada Allah, sama ada perkataan atau perbuatan. Itu dipanggil sebagai siddiq. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, datangnya daripada Allah, bukan saja-saja. Kalau benda tu tak elok sekalipun, ianya merupakan satu benda yang elok pada kita. Contohnya apa? Satu hari Nabi Muhammad semayang 4 rakaat. Nabi pergi buat 3 rakaat. Nabi buat 3. Selepas salam, sahabat-sahabat tanya, sudah bertukar ya Rasulullah daripada 4 jadi 3? Nabi tanya, aku tadi buat berapa? Rasulullah buat 3. Maka Rasulullah pun tambah lagi 1 rakaat, jadikan 4. Adakah Nabi ini lupa? Adakah Nabi tak betul? Adakah Nabi ini nyanyuk? Tidak. Nabi buat 3 itu sebab Allah yang bagi lupa pada Nabi, memberi pengajaran kepada kita macam mana kita nak buat. Kalau sembahyang kita 4 rakaat, sembahyang zuhur, asar, isyak, tu imam terlupa, dibuatnya 3 rakaat, dia bagi salam. Apa nak buat? Bangun dan tambah lagi 1 rakaat dan sujud sahwi. Itulah sebabnya Nabi lupa. Nabi lupa tu bukan saja-saja Nabi lupa, Nabi dilupakan oleh Allah. Nabi dilupakan oleh Allah supaya dia dapat mengajar kita macam mana nak buat kalau sembahyang tak cukup rakaat. Itu maksud yang dikatakan sebagai siddiq. Kita kena bersetuju dengan apa yang dikhabarkan oleh mereka. Apa yang Nabi cakap, kita kena setuju, tak boleh bantah.
Apa yang Nabi kata, itulah Nabi kata. Sebab zaman sekarang ada orang yang kata, orang perempuan khususnya, dia kata memanglah Nabi itu laki-laki, sebab itulah segala hukum dia memihak pada laki-laki. Jadi ada Persatuan Hak Wanita, dia cakap macam itu. Memanglah laki-laki, Nabi kamu pun laki-laki, jadi macam mana pun laki-laki mesti masuk belah laki-laki. Ni benda yang silap, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25, dan sesungguhnya kami mengutuskan rasul-rasul kami dengan keterangan yang nyata, dan diturunkan bersama dengan mereka itu kitab. Bukan Nabi pandai-pandai buat hukum. Bukan Nabi pandai-pandai buat hukum. Semalam saya sebut di Masjid As-Sabirin tentang hukum nikah 2, 3, 4. Bukan dia memihak pada laki-laki, bukan. Kalau orang perempuan, sebab ada orang perempuan kata kalau laki-laki boleh kahwin 2, kenapa kami tak boleh kahwin 2? Kalau perempuan pun nak kahwin 2, anak yang dikandung nak bin siapa? Nak bin pada siapa? Kalau dia menikah 4 suami, daripada benih siapa ni? 4 suami terbit sekali. Satu contoh saja, kita bagi contoh yang itu saja. Bukan makna Islam tu menzalimi orang perempuan, tidak. Malah orang perempuan di bawah Islam inilah yang menjadi baik, dihormati. Cuba tengok perempuan di bawah agama lain, ada dihormati, ada disanjung, ada diberikan hak. Malah kadang-kadang dalam agama lain tak dapat harta pusaka pun, tak dapat hak bersuara pun, tak dapat macam-macam. Cuma ada di dalam setengah pahaman Islam, orang-orang Islam yang masih menganggap ataupun menjadikan orang anggap perempuan ni macam tidak ada nilai. Semua tak boleh. Sebab ada setengah negara Arab, dia tak bagi orang perempuan bawa kereta. Haram. Sebab tu ada satu ulama, dia bantah. Mana dalil yang kata haram perempuan bawa kereta? Kenapa diharamkan? Imej inilah yang muncul, yang dimunculkan kepada musuh-musuh Islam. Menganggap orang perempuan dalam Islam tidak ada nilai. Bawa kereta tak boleh, naik bas duduk depan tak boleh, semua tak boleh. Padahal mana ada hadis yang melarang orang perempuan buat macam itu? Tidak ada satu hadis pun yang melarang perempuan buat macam itu. Begitu juga dalam setengah-setengah negara yang meletakkan orang perempuan bila kahwin mesti duduk dengan mak mertua. Mesti duduk dengan mak mertua, bela mak mertua, buat roti kat mak mertua, buat roti canai kat mak mertua, basuh kain baju kat mak mertua. Adakah dalam Islam mewajibkan sedemikian? Berhenti kerja, tinggal mak bapak, pindah bawa kain baju, ikut laki. Laki pula main kerja kat Malaysia jadi buruh. 2 tahun sekali baru balik, 4 tahun sekali baru balik. Yang isteri dia ni duk jaga mak, jaga pak mertua, yang bukan pak dia, yang bukan mak dia. Tak boleh bina hidup sendiri. Adakah itu ajaran Islam? Sebab tu di negara Arab dia buat rumah. Dia buat rumah, atas tu dia tinggalkan besi. Sebab nanti nak kahwin, anak dia nak duduk di atas, dia buat bata, ikat dinding lagi. Dia buat lagi besi di atas, sebab ada lagi 2 anak dia belum kahwin. Sebab apa? Pahaman dia bila kahwin, menantu dengan anak cucu semua mesti duduk sekali. Iaitu yang menjadikan orang Islam dan masyarakat bukan Islam menganggap itu ajaran Islam.
Sedangkan itu bukan ajaran Islam, itu adat bangsa itu. Bila adat sesuatu bangsa diangkat sebagai ajaran agama, yang ni yang jadi masalah. Maka didatangkan kepada kita Rasul, nama dia bil bayyinat, membawa peringatan yang jelas nyata. Soalan yang kita kena tanya, adakah Nabi suruh, adakah Nabi buat? Macam itu. Apa benda yang kita nak buat, adakah Nabi buat macam itu? Yang itulah Nabi Muhammad ni menjadi contoh kepada ikutan semua benda, bukan semata-mata dalam ibadat khususiah sahaja. Baik. Makna dusta ialah, makna tak percaya ialah tiada muafakat, tiada bersetuju dengan Nabi, dan tiada berbetulan dengan hukum dan perintah yang ada pada Allah Ta'ala. Maka iaitu hukumnya adalah mustahil. Mustahil apa yang Nabi cakap dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tidak sama. Mustahil. Hukum yang Allah Ta'ala turunkan, hukum itulah yang Nabi Muhammad bawa pada kita. Maknanya kalau kita taat pada Allah, kita kena taat sama pada Nabi. Kalau kita ikut Nabi, bermakna kita juga mengikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang zaman sekarang ni, dia tak sayang Nabi, dia tak mau ikut Nabi. Bukan tak mau ikut, tak bayarlah nak sanjung-sanjung Nabi. Ma'al hijrah tak sambut, Maulidur Rasul tak sambut, marhaban benci, barzanji tak suka. Sedangkan ayat Quran menjelaskan sangat jelas kepada kita di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Allah tanya, kaifa takfuruna billah wa fiikum Rasulullah? Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah sedangkan pada diri kamu itu ada Rasulullah? Bagaimana kamu tergamak kufur pada Allah sedangkan di dalam diri kamu itu ada sifat-sifat yang kamu ambil baik je daripada Nabi. Nabi ajar kita cara semayang, Nabi ajar kita cara ibadat, Nabi yang ajar kita cara buat haji, Nabi ajar semua benda. Tiba-tiba kita tak sanjung Nabi. Sebab ada ulama kata, buat apa nak sambut Maulidur Rasul? Nabi Muhammad tu sama saja, sama saja macam budak-budak kecil. Nabi menjadi Nabi hanya bila usia 40 tahun. Bila dia beranak, dia macam budak-budak biasa. Buat apa nak sambut Maulidur Rasul? Yang kena sambut nuzul Quran katanya. Nampak ni tuan-tuan, ni yang cakapnya ulama ni. Kalau betul ulama, dia takkan cakap macam itu. Kerana pilihan Allah memilih Nabi menjadi Nabi bukan macam pilihan raya. Pilihan raya lain, kalau hang tak terpilih, orang lain terpilih. Nabi tidak. Nabi memang Allah pilih. Sebelum Nabi Adam tu cipta, Allah dah pilih dah Nabi Muhammad tu jadi Nabi. Bukan pilihan Nabi Muhammad ni melalui mesyuarat agung jawatan kuasa. Main bekat angkat tangan pula. Maknanya sambutan Maulidur Rasul tak salah dan kena sambut supaya mendatangkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tuan-tuan marhaban berzanji, bila sampai ayat selawat ke atas Nabi, tekong berzanji itu bangun. Habis anak-anak buah bangun, duk sebut sallallahu alaihi Muhammad, duk puji Nabi selawat, bangun.
Ada ustaz kata bid'ah. Ada yang kata bid'ah. Bid'ah apa? Benda tu ada asal. Asalnya apa? Bila Nabi hijrah ke Madinah, bila nampak daripada jauh mereka berpakat selawat kata Nabi, bangun semua orang. Itu asal dia tu, mengimbau balik sejarah. Bukan maknanya bila kita selawat waktu marhaban, waktu berzanji Nabi Muhammad datang. Bukan. Nabi Muhammad dah wafat, nak datang ke bendanya. Tapi kita mengambil sempena sejarah itu. Sahabat-sahabat Nabi ni semua bangun menyambut kedatangan Nabi sebagai satu tanda kegembiraan. Maka kita tak boleh kata bahawa itu adalah bid'ah, sebab semuanya ada asal. Ada cerita di sebalik perbuatan mereka itu. Jadi saya rasa sangat sedih bila ada orang sambut, orang benci dengan sambutan Maulidur Rasul, tak suka dengan sambutan Ma'al Hijrah. Dia kata, buat apa kita sambut Ma'al Hijrah? Nabi Muhammad tak pernah sambut Ma'al Hijrah. Memang Nabi tak pernah sambut Ma'al Hijrah. Macam mana nak sambut? Tahun Hijrah tak wujud zaman Nabi lagi. Perkiraan tahun Hijrah berlaku di zaman Umar. Kalau kata sambut Hijrah tu bid'ah, kiraan kalender 1432 pun bid'ah. Mana ada kalender 1432 1400 zaman Nabi? Mana ada? Umar yang buat. Kalau kita tak payahlah guna kalender orang putih. Zaman Nabi ada kalender orang putih, ada tahun gajah. Jadi ini jangan kita kata Ma'al Hijrah salah, Maulidur Rasul salah, berjanji salah. Ini sebagai satu tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda kecintaan. Kita kadang-kadang rasa pelik. Ya, bila kita sambut Maulidur Rasul, kita kata bid'ah. Merayakan Depa Bali tak jatuh bid'ah pula. Padahal Depa Bali bukan kena mengenal dengan kita. Tak bid'ah ke pula sambut Merry Christmas. Orang Melayu yang duk pasang stiker Merry Christmas dekat kedai-kedai. Orang Melayu hari ni yang hiaskan bunga Christmas, pokok Christmas. Kenapa tak sebut bid'ah? Lagi bid'ah haram tu kan. Berapa banyak pemimpin-pemimpin hari ni bukan setakat pergi Batu Cave. Dulu pemimpin yang sekular je yang pergi ke Batu Cave. Sekarang ulama pun pergi dah. Pimpinan ulama dah pergi dah. Perayaan Depa Bali, Tahun Baru Cina semua. Tak jatuh bid'ah pula. Sebab apa boleh pergi sekarang? Sekarang boleh pergi dah, mereka dah sokong kita. Maknanya pengiraan itu berubah mengikut nafsu. Bila mereka baik dengan kita, raya mereka pun kita boleh raya sekali dah. Kita jadi sponsor pula. Sedangkan hukum tetap sama. Daripada dulu sampai kiamat, haram orang Islam campur tangan pada mana-mana perayaan orang kafir. Kerana Nabi Muhammad sendiri tak pernah pergi perayaan orang kafir. Itu sandaran kita. Bila saya cakap macam ini, ada satu orang main jumpa. Dia kata, Ustaz, yang tak boleh pergi di tokong, di kuil orang kafir raya ni Ustaz, orang macam kita. Kita ni siapa sangat, kita tak boleh pergilah. Tapi pimpinan parti boleh pergi sebab mereka pemimpin. Mereka kena tunjuk contoh, mereka kena pergi Ustaz. Pergi tokong pun mereka kena pergi. Saya jawab pada dia, Nabi Muhammad ada pergi tak? Ada tak Nabi Muhammad pergi perayaan orang kafir? Tak ada. Habis tu yang pergi pasal apa? Apa pimpinan kamu lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita buat pasal Nabi buat. Umar bila dia tengok Hajarul Aswad, batu
Kata Umar, kalaulah aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku pun takkan cium kamu. Umar kata pada batu Hajarul Aswad. Pasal apa Umar cium? Sebab Nabi cium. Itu jawapannya. Ada satu tok guru sebut, kenapa makan ayam? Ayam tu kadang-kadang makan tai. Kenapa tupai tak boleh makan? Tupai cuma makan buah. Jawapan dia senang. Sebab Nabi tak pernah makan tupai, tapi Nabi kata ayam boleh dimakan. Tu jawapan dia. Susah cari banyak lah. Sandaran dia tengok pada Nabi. Nabi kata ayam boleh dimakan. Dan dalam hadis tak sebut pun Nabi pernah makan tupai. Itu jawapan dia. Jawapannya ada pada diri Rasulullah. Sebab tu Allah kata wa fikum Rasulullah. Dalam diri kamu tu ada jawapannya. Pasal dalam diri kamu tu ada ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya hidup sebagai seorang Islam. Sandaran kita ialah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad. Bila kita tak ambil Nabi Muhammad sebagai sandaran, itu yang jadi umat Islam hari ini bercempera. Ya, jatuh macam-macam masalah, satu-satu benda berlaku. Baik. Diberitahu juga kepada kita tentang segala pekerjaan yang akan datang. Seperti mereka memberitahu tentang si Zaid berdiri atau duduk dan seumpamanya. Atau mengkhabarkan perkara yang gaib, seperti memberitahu segala perkara yang akan datang pada hari kiamat. Dan juga perkara dahulu, semuanya benar sebagaimana yang dikhabarkan. Benar nombor dua Nabi itu apa? Benar nombor dua Nabi ialah memberitahu tentang urusan yang akan datang. Nabi kata di akhir zaman macam ini, di akhir zaman macam ini. Benar berlaku. Nabi tak bohong. Nabi kata di akhir zaman Quran ini cuma tinggal resam. La yabqa minal Quran illa rasmu. Tidak tinggal Quran melainkan resam. Betul. Hari ini Quran cuma penghias meja, rak dan almari. Orang tak nak amalkan Quran. Betul? Ada satu ceramah saya di satu kampung. 2 minggu lepas saya ceramah di kampung, saya ceramah di masjid lain. Laki bini datang jumpa. Dia kata 2 minggu lepas kami dengar ceramah ustaz. Balik rumah kami menung, kami menangis. Sebab kami ingatkan Quran ni cuma letak atas para, letak atas rak. Rupanya Quran kena baca, baru kami tahu. Saya kata pakcik bukan kena baca je pakcik, kena amal pakcik. Yang dia faham Quran ni tak atas para. Itulah yang dia faham selama ini. Miskinnya agama kita. Nasib baik dia datang dengan ceramah agama. Apa yang Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata di akhir zaman masjid kamu akan jadi warna kuning, warna merah. Hari ini jadi sungguh dah tuan-tuan. Masjid jadi warna kuning, warna merah. Di akhir zaman Nabi kata apa? Akan banyak berlaku gempa, bunuh. Memang jadi sungguh. Di akhir zaman Nabi kata anak-anak tidak hormat mak bapak, lawan mak bapak. Hari ini jadi sungguh. Semalam saya balik pada mengajar, duduk dalam bilik tu tengok TV3. Tajuk Paul, tak tahu tajuk. Tengok pak ni lah, anak tak mau belah, duk minum arak lapar. Lalah lari duk rumah orang tua. Tajuk apa saya lupa. Tak ada Nabi, saya letih, saya tidur. Itu gambaran anak-anak kita sekarang ni. Anak tak nak bela mak bapak, anak anggap mak bapak ni susahkan mereka. Anak-anak ni lebih gemar dengan kawan, lebih suka dengan member, lebih rapat dengan geng sendiri, lebih daripada mak bapak dia sendiri.
Kecintaan pada kawan, pada makwa, pada pakwa mengatasi kecintaan pada mak bapak sendiri. Sekarang girlfriend lebih sayang boyfriend daripada mak. Dia peduli apa dengan mak dia? Ini yang Nabi sebut wabarra sadiqah. Di akhir zaman anak-anak sangat rapat dengan sadiq, dengan member-member. Wajafa abahu, benci ayah mereka. Wa aqqa ummahu, dan benci derhaka pada ibunya. Ini dipanggil sebagai hadis Nabi. Sebab itu orang memanggil Nabi ni the man of tomorrow. Orang yang boleh tahu benda yang akan datang. Boleh tahunya Nabi pada benda akan datang tu bukan kerana Nabi ni ahli nujum, tidak. Kerana diajar dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberitahu kepada kita segala perkara yang lepas-lepas. Depa letak air sini ni, tumpah. Memberitahu kepada kita perkara yang lepas daripada zaman silam, daripada zaman sejarah dulu. Umat zaman yang dahulu kala, tentang Fir'aun. Mana kita tahu tentang Fir'aun kalau Allah tak bagi tahu? Mana kita tahu tentang tanda-tanda Fir'aun kalau Nabi tak bagi tahu? Quran bagi tahu tentang Fir'aun, Nabi huraikan tentang Fir'aun, kita dapat tahu. Ada benda yang disebut dalam Quran, dia tak jelas. Sebab Allah Ta'ala sebut secara samar-samar, mutasyabihat. Tetapi Nabi, dia ceritakan dengan jelas, menjelaskannya itu. Kadang-kadang Allah menceritakan secara jelas, nama dia muhkamat, ayat hukum, ayat yang sangat jelas. Maka datang Nabi SAW menjelaskan lagi. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Jelas ayat dalam Quran. Datang Nabi Muhammad menjelaskan ayat Quran. Macam mana cara solat, macam mana pembahagian zakat, berapa hak bayar zakat. Ini yang dikatakan siddiq, membenarkan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi Muhammad cakap itu bukan cakap dia saja-saja. Yang Nabi Muhammad cakap itu ialah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sifat yang pertama, nama sifatnya ialah siddiq. Baik, yang kedua, al-amanah. Artinya wajib kepercayaan pada mereka alaihi salatu wassalam. Mereka terpelihara sama ada zahir maupun batin daripada melakukan kerja-kerja yang haram, yang makruh dan menyalahi, utama daripada permulaan kejadiannya sehinggalah mereka wafat. Jadi kalau ada Tok Guru sebut Nabi Muhammad ni masa lahir dia jadi budak, macam budak biasa, tak payah kita nak sambut. Ini huraian dan jawapan pada Tok Guru. Semua Nabi bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ketika awal-awal dijadikan dan awal-awal dilahirkan, dia tak sama langsung dengan budak-budak, sampailah tak sama langsung dengan orang-orang tua, sehinggalah wafat segala Nabi. Tolong ceritakan Nabi mana yang serupa kelahiran dia macam Nabi-Nabi. Nabi Muhammad ketika mak dia mengandung, mak dia tak perasan yang dia mengandung. Aminah tak sedar yang dia mengandungkan anak, kerana tidak ada loya, tidak ada muntah, tidak ada demam, tidak ada alah. Nabi Muhammad ketika dikandung oleh Aminah, mak dia tak rasa sakit, tak rasa berat. Mana ada orang mengandung, orang biasa mengandung rasa ringan ada? Umur 8 bulan mengandung, panjang pokok nyuh dah. Jalan pun tak boleh.
Jalan 4 tapak duduk, naik tangga duduk, rukuk pun tak boleh. Nabi Muhammad bila dikandung oleh ibunya, mak dia rasa ringan badan, tak rasa berat. Malah ketika melahirkan Nabi Muhammad, mak dia tak rasa sakit. Ni Nabi, istimewanya begitu. Dan lahirnya Nabi Muhammad tu bila lahir dia siap menghadap ke arah kiblat, terus dalam keadaan sujud. Dan lahirnya siap-siap telah disunatkan. Tak payah bomba nak main siram lah. Sekarang kita nak sunat, bomba siram dulu. Bomba tak datang, ambil iPad, pakai getah, siram pokok, jadilah. Nabi Muhammad sudah disiapkan sunat. Mana boleh kita kata Nabi Muhammad itu sama kelahiran dia dengan budak-budak? Nabi Muhammad bila lahir saja tuan-tuan, sebut kalimah Alhamdulillah. Budak mana yang lahir sebut kalimah Alhamdulillah? Budak mana? Nabi Muhammad ketika dilahirkan, ketika dia kecil, dibawa oleh pengasuhnya. Orang yang bela Nabi Muhammad hidupnya senang lenang, rezeki melimpah ruah. Nabi Muhammad ketika umurnya 4-5 tahun dibelah dadanya, disucikan hatinya, dimasukkan cahaya iman dalam hatinya. Budak mana yang dibelah jantungnya, dibelah hatinya untuk dimasukkan iman? Nabi Muhammad tak pernah main bola buka baju. Pernah satu hari Nabi keluar rumah main dengan budak-budak lain, Nabi buka, datang malaikat tampar belakang Nabi. Nabi pakai balik. Nabi cari siapa orang yang tampar, tak jumpa. Sampai remaja Nabi tak pernah buka baju. Tiba-tiba kita kata Nabi Muhammad tu sama dengan budak-budak lain. Apa punya cerita ni? Nabi Muhammad bila sebut Nabi Muhammad, orang panggil dia Al-Amin. Orang yang sangat baik amanahnya. Tak pernah curi, tak pernah berlari main, tak pernah hanya tak hormat orang tua. Sampai orang panggil Muhammad Al-Amin pada dia. Sebab amanahnya Nabi Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang sebut, tak payah sambut Maulidur Rasul, tuan-tuan jentik telinga dia. Kalau dia kata Nabi Muhammad tu sama dengan budak-budak lain, tuan-tuan tampar muka dia. Mempertahankan Nabi itu wajib daripada dihina sedemikian rupa. Tapi hari ini kita hanya marah kepada penulis dan pelukis kartun Denmark. Dia lukis kartun karikatur Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak orang Islam dan orang Melayu sendiri menghina Nabi, mempertikaikan Nabi. Tak pula dimarah macam mana kita marah kepada orang-orang yang menghina Nabi dilukis kartun. Apa nama? Lawyer, apa nama? Padri Benjamin Benjamin Stephen. Ada kita tangkap dia. Betul-betul terang-terang hina Nabi. Kenapa tak tangkap dia? Bubuh bawa ISA. Kutuk Nabi, kutuk masjid, kutuk Quran, kutuk Kaabah, kutuk umat Islam. Sampai sekarang tak tangkap. Siapa yang marah pada dia? Mana orang yang marah pada dia? Yang marah pada dia NGO, Pertubuhan Persatuan. Ada parti politik marah pada dia. Parti politik tak berani marah pada dia. Sebab parti politik nampak kalau marah pada dia, nanti orang Kristian marah. Bila orang Kristian marah, nanti mereka tak pangkah kita. Diam-diam sudah. Sebab tu kita hari ini ditimpa kehinaan. Sebab kita tak menjaga Nabi, tak menjaga Allah, tak menjaga kalimah Allah, tak menjaga Allah, hukum agama Allah. Maka datang kehinaan pada kita. Duribat alaihimuz zillah ainama siqifu. Kamu ditimpa kehinaan di mana-mana saja kamu berada. Sebab apa? Sebab tadi tak sayang pada Nabi, tak jaga Nabi. Bila kita kata ni apa ni, orang kafir kutuk Nabi, ada pula ustaz jawab, tak apa,
Mereka bukan Islam. Mereka bukan tahu hukum hakam Islam. Ui, seronoknya jadi orang kafir. Tiba Islam pun tak apa. Seronoknya jadi orang kafir. Hina Nabi pun tak apa. Orang Islam tak marah. Maka tuan-tuan boleh lihat, kehinaan yang ditimpa oleh Allah kepada orang Melayu sekarang makin menjadi-jadi. Jawapannya sebab apa? Sebab mereka tidak mau menghormati Nabi Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi tak buat benda haram. Nabi tak buat benda makruh. Nabi tidak membuat benda-benda yang menyalahi hukum. Sejak daripada mula kejadiannya hinggalah kepada wafatnya. Itu yang saya sebut malam tadi. Bila ada satu ustaz 2-3 minggu lepas, dia kata Nabi Muhammad ni Siti Aisyah tak kahwin pada usia 6 tahun, 7 tahun. Hari Jumaat lepas dia perbetulkan balik. Dia buat cerita, dia perbetul balik. Saya cukup tak berkenan dengan ustaz ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi carilah ustaz apa. Dulu dia tuduh mak Nabi masuk neraka, bapak Nabi masuk neraka. Ulama-ulama punya tutup mulut tentang mak Nabi ni sensitif. Kalau tuan-tuan orang bicarakan mak tuan-tuan, tuan-tuan diamlah, tuan-tuan marah. Kalau mak kita dibicara pun kita marah. Apa hak kita nak membicarakan tentang mak Nabi SAW? Tapi kita ni perasan bila duk keluar dalam TV tu kita rasa hebat. Bila duk jawab soal jawab Quran dalam TV tu kita rasa hebat. Mai tibai sedap. Yang Nabi kahwin dengan Siti Aisyah tu takkan Nabi nak buat benda haram. Takkan Nabi ni jahat sampai nak dera budak perempuan yang kecil. Layakkah Nabi Muhammad itu berkahwin dengan budak kecil? Kecil tak kecil itu bukan bergantung kepada umur. Kecil tak kecil itu bergantung kepada layak atau tak layak kahwin. Kalau umur 24 tahun, badannya kemetot, nak pergi kahwin dengan orang tinggi pun tak layak juga. Bukan kerana umurnya lebih, kerana kemetotnya budak itu. Itu yang kita kena lihat. Sesuai ataupun tak sesuai dia dikahwini. Layak ataupun tidak layak dikahwini. Sebab ada orang yang mempertikaikan Nabi dengan macam-macam. Ada yang kutuk Nabi. Benjamin tu dia kata Nabi ni menikah ramai, gila perempuan. Dan lebih malang daripada itu, ada orang Islam yang turut mengatakan Nabi Muhammad ni gila perempuan, gila seks dan sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat, Nabi Muhammad memang makan macam kita makan. Nabi Muhammad tidur macam kita tidur. Sebab dia manusia kepada kita ni sama. Darah Nabi pun merah juga. Nabi berperang pun patah gigi juga. Nabi berperang pun luka kaki Nabi juga. Sebab dia manusia sama dengan kita. Tetapi dalam beberapa keadaan Nabi Muhammad tak sama dengan kita. Kerana status dan kelayakan Nabi itu. Status dan kelayakan Nabi itu menjadikan kita tak sama dengan dia. Dalam beberapa hukum. Misalnya dalam ibadat. Semayang tahajud bagi Nabi adalah wajib. Semayang tahajud bagi kita adalah sunat. Taraf dia itu. Nabi Muhammad berbuat amal ibadat, pahalanya 2 kali ganda daripada pahala manusia berbuat ibadat. Daripada pahalanya 2 kali ganda berbuat ibadat, Nabi Muhammad bila ditimpa sakit 2 kali ganda lebih sakit daripada umat dia. Ini kelebihan kepada Nabi. Nabi Muhammad bila dia kahwin, dia bukan kahwin macam kita. Ada naib qadhi, ada saksi, tidak. Siapa yang menikahkan? Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan faham pula. Nabi Adam tu kahwin dengan Hawa tu, Ustaz. Siapa saksi Ustaz? Ingat Nabi Adam tu Pak Melaka hang? Nak pergi cari saksi dia siapa? Pergi tanya pula siapa wali dia. Dia Nabi. Dia bukan ada kelayakan macam kita ni, kena isi borang,
Nabi kena isi borang leceh. Nabi kalau kena isi borang leceh tak tuan-tuan? Dia status dia. Sebab tu Nabi Muhammad dia tak perlu isi borang, dia tak ada qadhi. Kalaulah ada qadhi, kalau ada wali yang menikahkan Nabi dengan anak-anak dia, maknanya wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Salah. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq tak pernah genggam tangan Nabi. Aku nikahkan dikau Muhammad bin Abdullah dengan anakku Aisyah binti Abu Bakar. Mana ada? Kalaulah wali itu ada pada Nabi, wali perempuan tu kena ada nak kahwin dengan Nabi, maknanya wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Haram hukum dia. Kalaulah qadhi yang menikahkan Nabi, maknanya qadhi itu lebih tinggi daripada Nabi, maka haram hukum dia. Jadi jangan kita bayangkan bahawa Nabi juga perlukan qadhi, perlukan saksi macam kita. Tidak. Begitulah keharusan untuk dia kahwin lebih daripada 4. Sebab dia Nabi. Kalau Nabi sama dengan kita, apa beza Nabi? Dia mesti ada perbezaan, keistimewaan. Sesuai dengan kedudukan dia, sesuai dengan kelayakan dia, maka dia ada keistimewaan. Serupa itulah dalam satu bangsa. Agama Islam dengan agama lain mesti ada keistimewaan. Tambah-tambah pula, istimewanya Islam itu apabila Islam itu majoriti di sesuatu tempat. Mesti ada keistimewaan. Tuan-tuan pergi ke airport, Malaysian passport, foreigners passport. Yang foreigner beratur punya panjang, yang Malaysia passport jalan senang aja. Kalau KLIA pergi letak aja pasport, buh cap jari jalan. Kalau tambah murah kena cop juga, gerbang juga, walaupun Malaysia pasport. Tuan-tuan pergi ke Hong Kong, pergi ke mana-mana negara, tak kira mana-mana negara, untuk citizen dia ada khas. Untuk orang luar beratok macam ular kena pukul, nak cop satu. Sebab apa? Ini rakyat kami, kami ada keistimewaan. Hampa bukan rakyat kami, hampa tak ada keistimewaan macam rakyat kami. Sebab ada orang hari ini memperjuangkan kesamarataan. Kalau begitu lepas ni tak ada istimewa lah jadi pasport Malaysia. Kalau balik ke Malaysia sama rata semua. Mana boleh kita sama rata? Dalam Islam adil bukan sama rata. Dalam Islam adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bumi ni siapa yang duduk awal-awal dia? Orang Melayu. Bumi ni siapa yang majukan? Orang Melayu. Bumi ni siapa yang hambat penjajah? Siapa yang halau penjajah? Orang Melayu. Siapa yang bergolok gadai menghalau penjajah keluar? Orang Melayu. Tiba-tiba orang yang bergolok gadai, berjuang habis-habisan, bermati-matian, diberikan taraf yang sama rata dengan orang yang baru datang setahun luar. Adakah itu dipanggil adil? Tanah ni tanah siapa asalnya? Mana boleh diberikan statusnya sama dengan orang yang baru sampai? Dalam nak memilih jadi imam ni pun, di antara syarat untuk dipilih jadi imam ialah siapa yang mula-mula sampai di qaryah itu, orang itulah yang layak menjadi imam. Pun dipilih macam itu. Hari ini kita bercakap tentang hak orang Melayu, hak orang Islam. Ada yang nak baku sampahkan hak orang Islam. Ini yang saya rasa sedih dengan perjuangan hari ini. Dia ada keistimewaan, tambah-tambahan lagi keistimewaan Islam itu. Tapi bangsa kita tak nampak benda ini. Benda yang hak kita ni senang-senang kita nak bagi ke orang. Tuan-tuan ingat bila dah bagi ke orang boleh dapat balik keistimewaan itu. Jadi tuan-tuan tolong berhati-hati. Jangan sampai satu tahap
kita buat kerja ni tanpa merujuk kepada agama. Bila sebut ketuanan Melayu, Melayu tu siapa? Apa makna Melayu? Orang Arab belum tentu Islam. Orang Cina belum tentu Islam. Orang India belum tentu Islam. Istimewanya Melayu di Malaysia, insya-Allah Islam. Insya-Allah. Melainkan Lina Joy yang tu je kafir. Bila sebut ketuanan Melayu, maknanya Melayu itu Islam. Di Malaysia, saya cakap. Bila kita buangkan ketuanan Melayu, kita buang ketuanan siapa? Saya bukan resis, saya bukan perkauman. Saya bercakap tentang hak kita. Kita ni Melayu. Melayu ni maknanya Islam. Jarang sangat kita jumpa Melayu Malaysia kafir. Bila kita buang hak-hak ketuanan Melayu, ketuanan Islam hilang. Orang Melayu lupa tentang prinsip 2/3. Ramai orang Melayu sibuk berpolitik, tapi dia tak pernah faham apa makna 2/3 di parlimen. Pentingnya 2/3 itu, sebab apa penting? Bila ada kuasa majoriti 2/3 dalam parlimen, dengan kuasa 2/3, yang hitam boleh jadi putih, yang putih boleh jadi hitam. Perlembagaan mana pun boleh dirombak setelah dapat 2/3 di parlimen. Ini benda yang jangan lupa. Kalau tak dapat 2/3 pun dalam parlimen, dia ada satu lagi kuasa yang boleh mengubahnya, dipanggil sebagai kuasa kabinet. Tak dapat 2/3 pun tak apa, dapat kuasa kabinet. Kabinet juga boleh mengubah sesuatu keadaan. Inilah yang berlaku di negara jiran kita. Bagaimana nak mendominasikan orang bukan Islam kekal memerintah di negara pulau mereka? Ialah dengan jalan membawa masuk warga-warga asing daripada luar negara untuk dijadikan sebagai penduduk tetap. Dan kalau kamu nak jadi penduduk tetap di negara kami, bawa $3 juta, $10 juta. Kami bagi kerakyatan tetap pada kamu. Akhirnya sampai bila-bila orang Melayu di negara pulau ini tidak boleh membangun, tidak boleh maju, kerana diimport penduduk-penduduk daripada Taiwan, tanah besar Cina dan sebagainya, untuk jadi pemastautin tetap yang layak mengundi di sana. Sampai kiamat Melayu tak boleh bangkit di negara pulau ini. Inilah yang akan berlaku di negara ini bila keadaan ini orang Melayu tidak sadar. Penyerahan 2/3 ataupun penyerahan kuasa kepada kabinet, benda ini boleh dibuat. Benda ini cukup mudah dan simple, tuan-tuan. Tapi orang kita hanya belajar tentang Nabi, tetapi tidak mengambil tentang apa yang Nabi bawa kepada kita, tentang keistimewaan Islam, tentang apa yang Nabi jaga tentang Islam ini. Islam paling jaga ialah pemerintahan. Nabi Muhammad tidak pernah berkongsi kuasa dengan orang kafir untuk mendidik dan mentarbiah Madinah. Walaupun di Madinah itu berbeza kaum, mempunyai penduduk yang sangat ramai daripada penduduk yang bukan Islam, tetapi Nabi tidak pernah invite mereka dan berpakat dan berkomponen dengan mereka untuk sama-sama memerintah Madinah. Tidak ada, tuan-tuan. Kalau kita kata bahawa perjuangan kita ini mengikut Rasulullah, ikut betul-betul. Tinggalkan mereka, berpakat sesama orang Islam, memerintah mereka. Bukan berpakat sama-sama mereka untuk memerintah orang Islam. Benda ini tidak pernah diperbuat oleh Nabi SAW. Ini namanya apa? Ini namanya amanah. Nak jaga yang Islam ni pada orang Islam. Lawan kepada amanah ialah khianat. Apa makna khianat? Khianat maknanya ialah mereka tidak terpelihara pada zahir dan batin daripada melakukan pekerjaan yang ditegah, sama ada tegahan haram atau makruh, maka ianya adalah mustahil Nabi-Nabi ni buat. Mustahil Nabi ni perompak, penyamun. Mustahil Nabi ni pendera isteri. Mustahil. Mustahil Nabi ni sepak anak tanpa sebab. Mustahil.
Ustaz, ya, tadi Ustaz kata Nabi Muhammad tak buat benda makruh. Soalan saya, Nabi Muhammad pernah tak kencing berdiri? Ini pernah orang tanya pada saya. Nabi Muhammad ni pernah tak kencing berdiri? Siti Aisyah jawab, jangan kamu kata Nabi Muhammad tu kencing berdiri. Aku ni isteri dia, aku tak pernah tengok Nabi Muhammad kencing berdiri. Datang seorang sahabat lagi namanya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah, Nabi Muhammad pernah kencing berdiri sekali aku lihat. Bertelagah dua. Seorang kata tak pernah, seorang lagi pula kata pernah. Bila dikaji, rupa-rupanya Nabi Muhammad ni pernah kencing berdiri sekali seumur hidup. Bila dia berjalan bermusafir sampai di tempat pembuangan sampah, sahabat Nabi ni bagi air pada Nabi untuk basuh air kecilnya. Kenapa yang Nabi kencing berdiri? Ulama-ulama kata sebab di hadapannya ada timbunan sampah. Maka Nabi kencing berdiri di situ kerana tidak hormat dan tidak mau tunduk kepada kotoran sampah. Ada ulama kata Nabi Muhammad pada masa itu sakit tulang, sakit pinggang belakang. Nabi tak boleh duduk cangkung, maka Nabi terpaksa berdiri. Maka hukum dia makruh. Kalau tanpa sebab kencing berdiri, hukum dia makruh. Tetapi jika sakit pinggang, sakit lutut, tempat yang kotor, penuh dengan najis, terpaksa berdiri, maka hukum dia jatuh kepada harus. Macam tuan-tuan lah masuk dalam tandas, najis orang tu selongok dalam tu. Takkan tuan-tuan nak cangkung menghadap najis ke tu? Pengsan di situ. Maka pada masa itu harus berdiri, tak jatuh makruh. Itu sebabnya. Jadi kita faham daripada situ, ada masanya boleh harus kencing berdiri jika ada sebab Nabi Muhammad buat. Saja-saja Nabi Muhammad kencing berdiri, tidak. Saja-saja Nabi Muhammad buang air kecil berdiri, tak pernah. Yang ni yang katakan tadi, Nabi tak buat benda makruh dan Nabi tidak buat benda haram. Kalau buat sekalipun ianya adalah mustahil. Dalam satu peperangan, sebenarnya tuan-tuan, puak-puak Khawarij ni di zaman Nabi dah ada dah. Puak-puak Khawarij ni Nabi tengah bahagi harta rampasan perang. Lepas perang Nabi bahagi harta. Datang anak-anak muda ni warning kat Nabi, ya Rasulullah, bagi harta tu adil-adil. Ya Rasulullah, bagi harta ni adil-adil ya. Nabi campak harta tu, Nabi berdiri kata, kamu pesan pada aku, suruh aku berlaku adil. Tolong khabarkan pada aku mana manusia yang lebih adil daripada aku. Puak Khawarij tuan-tuan, zaman Nabi dah wujud. Dia boleh warning dekat Nabi, hai Rasulullah, bagi harta adil-adil ya. Siapa yang lebih adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa lebih adil tuan-tuan? Nabi paling adil, tapi ada orang warning Nabi. Depa perasan yang depa tu lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling adil ialah Rasulullah. Dengan isteri-isteri Nabi ni, Nabi paling adil. Cuma di akhir wafat Nabi, di akhir kehidupan Nabi, seluruh isteri-isteri Nabi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami menyerahkan hak kami. Kami menyerahkan giliran bermalam kami kepada saudara kami Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tak payahlah buat giliran di rumah kami. Kami yang akan datang ziarah Rasulullah di rumah Aisyah. Kenapa isteri-isteri Nabi cakap macam itu? Walaupun Nabi sakit, Nabi masih lagi memberikan giliran kepada rumah isteri-isteri Nabi
walaupun Nabi dalam keadaan sakit, sebab Nabi memberikan keadilan. Bila isteri-isteri Nabi tengok macam itu, mereka rasa kesian. Mereka kata pada Nabi, tak payahlah ziarah kami ya Rasulullah, duduklah di rumah Aisyah, kami ziarah kamu di sana. Nampak tuan-tuan? Tu Nabi. Kita ni jangan kata menikah dua tak adil, menikah seorang pun tak adil. Jangan duk tunggu menikah dua tu tak adil, yang seorang ni pun tak adil berapa ramai dah. Nafkah tak bagi, duit ringgit tak bagi, giliran balik rumah kampung mak mertua tak bagi, raya tak sama. Tiap-tiap tahun duk raya rumah kita, tak ada cuti langsung. Cuti sekolah pun isteri jaga anak-anak. Nama kata nak melancung, tak juga. Tak ada rehat langsung. Cubalah cuti sekolah ni tuan-tuan bawa anak tuan-tuan melancung, isteri tu melancung. Bukan jauh, zoo negara aja. Jadilah melancung juga naik kereta api itu. Let's go to the zoo. Pergi lah sana. Ini bukan kata jauh-jauh, zoo negara pun tak bawa. Maknanya kita zalim pada isteri kita. Kerjanya 24 jam sehari. Cuba tuan-tuan tengok. Yang masuk bangkit, yang masuk bilik tidur awal siapa? Siapa yang masuk bilik tidur awal? Tolong khabar mai. Suami ke isteri? Suami masuk bilik tidur awal, isteri di dapur sereka baju, tengok anak, bancuh susu ke anak. Suami dah belayar. Siapa yang bangun tidur awal? Isteri masuk tidur lambat, isteri bangun tidur awal, pagi-pagi dah pergi ke dapur. Cuba kita ambil satu hari cuti. Pa, kamu tidur awal, pa, kamu tidur bangkit lambat pun tak apa, abang cuti, hari ni abang buat kerja, kan bagus. Ini kita faham tak adil itu dalam bab menikah dua. Sebelum sebut menikah dua, sebut dulu yang menikah seorang pun ramai tak adil. Ramai tak memberikan keadilan pada isteri dia. Baik, tegasnya makna kepercayaan pada sekalian mereka itu ialah mereka tidak sekali-kali terjebak dalam mengerjakan yang haram atau yang makruh, sekalipun lupa dalam erti kata mereka terpelihara daripada perkelakuan tersebut, melainkan lupanya itu dijadikan oleh Allah untuk memberi pengajaran pada yang lain. Yang ketiga, tabligh. Sifat wajib yang ketiga ialah tabligh. Artinya wajib Nabi menyampaikan oleh sekalian Rasul itu kepada umatnya apa-apa yang dititahkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang apa yang dititahkan oleh Allah Ta'ala itu kadang-kadang melibatkan batang hidung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak pernah suruh. Saya ni ustaz, saya pun tabligh juga, tapi tabligh saya ni memilih-milih. Kalau memalukan saya tak cerita. Kalau memalukan jemaah saya tak cerita. Kalau memalukan jemaah orang lain, saya cerita. Itu bukan tabligh. Nabi Muhammad tablighnya apa? Memalu diri Nabi. Nabi cerita pada orang. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Muhammad, kenapa kamu masam muka? Kenapa kamu berpaling bila orang buta datang jumpa kamu? Allah tegur Nabi Muhammad. Orang baca ayat abasa ini sampai kiamat, Nabi Muhammad kena tegur dengan Tuhan. Ada Nabi sorok, Jibril datang, hai Muhammad, dengarlah ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada Nabi Muhammad kata kat Jibril, hai Perli nampak? Ada dia cakap macam tu, hai Perli nampak? Sedap dia kata ke aku. Nabi tak kata. Nabi tahu ayat ni Allah tegur dia. Bila Ibnu Maktum datang pada Nabi Muhammad, Nabi masam muka.
Nabi tengah duk dakwah pada orang kafir, pemimpin-pemimpin. Datang orang buta ni pula duk tanya pasal Islam kat Nabi. Nabi masa muka Nabi kalih-kalih. Allah turun ayat tegur Nabi Muhammad. Yang buta, yang tanya kamu itu orang Islam, yang berminat dengan Islam. Yang datang menghadap kamu ni orang kafir, yang belum tentu nak Islam. Yang kamu duk layan mereka pasal apa? Mereka datang jumpa kamu tu bukan nak masuk Islam lagi. Kalau nak masuk lama dah daripada Islam. Tapi Abdullah bin Maktum ini, dia Islam. Jangan nasam dengan dia, jangan berpaling muka dengan dia, kerana kamu nak jaga orang-orang kafir yang menghadap kamu. Tuan-tuan, ni jawapan untuk politik zaman sekarang. Ni jawapan dia. Orang Melayu ni Islam, mereka ni Islam, cuma mereka tak masuk parti kamu, tapi mereka Islam. Jangan berpaling daripada mereka, jangan duk tumpu pada orang kafir. Mereka tu kafir. Kalau mereka nak Islam, lama dah dapat Islam, berpuluh tahun dah dapat Islam. Tapi dah, kamu tinggalkan orang Islam, kamu kepung mereka. Padahal sejak kamu baik dengan mereka, tak ada seorang pun pimpinan mereka yang masuk Islam. Tolong abang mai, pimpinan mana mereka yang masuk Islam? Tolong abang mai. Ceramah jenuh dah, demonstrasi pun jenuh dah, masuk masjid siang malam dah. Ada mereka Islam? Nahi ke binahi? Tak. Pak siapa yang nak tinggalkan orang Islam? Benda ni ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqta wala tatta wala tattadu aina. Jangan kamu ubah mata kamu nak cari mata mereka itu. Jangan kamu ubah pandangan mata kamu daripada orang Islam, kamu ubah pada orang kafir yang belum tentu nak pada Islam. Bila kita faham sifat Nabi ni tuan-tuan, tak timbul pertelingkahan sesama umat Islam, tak timbul perselisihan, perpecahan. Sebab tu saya berkali-kali cakap, walaupun percakapan saya ni orang benci, lantak je. Sebab saya cakap tu ada dalilnya, ada asasnya. Nabi Muhammad, walaupun ayat itu kena batang hidung dia, Nabi Muhammad tetap sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Abu Talib mati. Bila Abu Talib mati, Nabi tadah tangan. Ya Allah, ampunkanlah pak menakan aku. Dia tu pak menakan aku, dia banyak tolong aku, tapi dia tak Islam. Ampunkanlah dia ya Allah. Turun perintah Allah, jangan minta ampun pada orang kafir, mereka bukan saudara kamu. Nabi tetap baca ayat tu sampai sekarang kita baca. Ayat Allah menegur Nabi Muhammad. Itulah nama dia tabligh. Kalau kita ada sifat tabligh pada diri kita, kita mesti menegur, kita mesti bercakap, walaupun benda tu kena batang hidung kita sendiri. Percakapan saya hari ini, berapa ramai yang tak suka? Sebab berapa banyak kena batang hidung sendiri. Percakapan saya ni orang kan suka kalau kita hentam orang. Ustaz tu bagus, dia hentam orang. Alangkah bagusnya kalau ustaz tu hentam jemaah dia sendiri, betulkan jemaah dia, lagi bagus daripada duk betulkan jemaah orang lain. Ni sifat tabligh. Sifat tabligh bukan duk kata ke orang aja, sifat tabligh duk kata pada diri kita sendiri. Umar Al-Khattab, dia kata pada diri dia sendiri. Kenapa orang lain semua tahu, kenapa aku yang tidak tahu? Kenapa orang lain cerdik, kenapa aku tak cerdik lagi? Bila Sayyidina Umar pusing tawaf, Sayyidina Umar duk dengar orang tak cakap, ya Allah jadikanlah aku sedikit, jadikanlah aku sedikit. Duk melekat dekat Kaabah, ya Allah jadikanlah aku orang sedikit ya Allah. Habis mayang Sayyidina Umar tunggu orang ni, Sayyidina Umar tarik dia. Orang lain semua minta banyak, hang minta sikit pasal apa? Orang lain minta harta banyak, umur banyak, isteri banyak, anak banyak, hang minta sikit pasal apa? Laki-laki tadi jawab, Tuan, bukankah Allah kata dalam Quran, sedikit orang yang bersyukur,
Sedikit orang yang beriman, sedikit orang yang mengingati Allah, sedikit saja orang yang kasih pada Allah. Saya nak masuk dalam golongan yang sedikit itulah. Sebab tu saya minta jadikan aku orang yang sedikit. Cuba tengok pagi ni, sedikit aja orang datang belajar. Cuba pergi tempat lain, bersepah-sepah orang. Kita ni termasuk golongan sedikit. Qalilan ma tashkurun. Sikit yang bersyukur. Sebab itu aku berdoa pada Allah, biarlah Allah jadikan aku orang sedikit. Sayyidina Umar tepuk dahi. Kenapalah aku tak faham-faham lagi? Orang lain dah faham dah, aku tak faham, ya Allah. Nampak? Inilah tabligh, membetulkan diri sendiri. Baru kita boleh betulkan orang lain. Tapi percakapan saya ni orang tak suka. Sebab orang kata menjatuhkan jemaah sendiri, menjatuhkan kumpulan sendiri. Ya, salah pendapat macam itu. Orang macam saya inilah yang kena pakai. Percakapan macam saya inilah yang kena ikut, membetulkan dalaman kita. Sebelum kita membetulkan luaran kita, baru orang tak tibai kita, baru orang tak hentam kita. Baik. Apa-apa yang dilawan kepada tabligh ialah kitman, yakni menyembunyikan. Dan mustahil Nabi Muhammad yang menyembunyikan apa-apa yang dititahkan oleh Allah Ta'ala, agar mereka menyampaikannya kepada sekalian umatnya tanpa mereka menyembunyikan meskipun satu huruf sekalipun. Jadi tuan-tuan, kalau kita betul-betul ikut Nabi Muhammad, jangan duk sembunyi. Apa yang tak betul, apa yang benda hukum hak, cakaplah. Sebaliknya, apa-apa yang dilarang mereka menyampaikannya, mereka tidak akan menyampaikannya. Walaupun satu huruf, mereka berada di jalan pilihan yang terbaik. Apa-apa yang mereka pilih, sama ada perlu disampaikan ataupun tidak. Jadi bila kita faham macam itu, kita fahamlah apa yang Nabi Muhammad sampai ni, dia sampaikan, dia tak ada sorok-sorok. Ada juga benda yang Nabi tak sampaikan pada kita. Ada beberapa benda yang hanya untuk pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni manusia biasa, tiada hak mengetahuinya. Tetapi apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan, semua Nabi sampaikan, melainkan pengetahuan yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hak mutlak Nabi, maka taklah sampai kepada kita. Apa dia hak itu akan kita baca pada kuliah yang akan datang. Hak-hak yang menjadi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.